استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton, tuan-tuan perempuan, warga Facebook, warga Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada pagi hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, 9 Ramadan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus kurniakan kekuatan pada kita semua untuk berada dalam suasana ketaatan. Percayalah dengan yakin, pertemuan kita dengan bulan Ramadan ataupun pertemuan kita dengan hari Jumaat ini bukanlah secara kebetulan. Ya, dalam hidup bagi orang beriman tak ada kebetulan. Semuanya adalah suratan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Cuma sebagai hamba Allah Ta'ala, adakah kita yakin bahawasanya semua yang berlaku itu adalah kebaikan untuk diri kita? Ataupun kita hanya gembira bila ianya selari dengan kehendak kita? Hakikat hidup ini, tuan-tuan perempuan, semuanya berasaskan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka takdir itu sama ada baik ataupun buruk, itu bergantung pada penilaian kita. Tetapi di sisi Allah Ta'ala semuanya adalah baik. Sama ada kita sihat, maka Allah Ta'ala nakkan kita tambah kebaikan.
Bila kita sakit, Allah nakkan kita kembali dekat kepadanya. Begitu. Bila kita kaya, Allah nak kita sedekah. Bila kita miskin, Allah nak kita banyak istighfar. Kalau kita bahagia, Allah nak kita syukur. Bila kita tak bahagia, kita kena banyak merintih padanya. Jadi semua yang berlaku dalam hidup orang beriman itu, ia adalah satu cara Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Jadi kita kena banyak bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Selamat datang pada Kak Erin. Masya Allah. Kak Erin, Haji Bujang Sandon daripada Ipoh. Apa khabar Kak Erin? Masya Allah. Kepada Wong Jowo, Waalaikumsalam. Masya Allah. Kepada Kak Liza Haji Hamdan daripada Kuala Pilah. Kak Liza Haji Hamdan dah duduk sana ke? Dah tak balik ke Ceras ke? Bandar Tun Hussein On. Waalaikumsalam. Kak Fauziah Arsyad. Didoakan kebaikan berpandangan buat sahabat-sahabat Facebook. Makcik Atika Tukimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Melaka. Masya Allah. Masya Allah. Baik, jadi dalam kita patah balik tadi, orang beriman ni dia akan pandang bahawasanya setiap yang berlaku mesti ada sebabnya, sebab wal musabab. Ya, kita mana nak faham bahasa Tuhan yang tinggi larasnya. Kita hanya boleh bergantung pada kefahaman kita yang serba terbatas ini. Kalau kita cuba nak faham bahasa Tuhan, ialah kita kena banyak hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita kena banyak memerhati, bukan dengan mata kepala, tetapi kita kena perhati dengan mata hati. Orang yang boleh bercakap dengan Allah Ta'ala ni, dia boleh pandang Allah Ta'ala ni dengan mata hati, itulah orang yang terbaik. Kalau dia pandang dengan mata kepala, dia tak nampak. Dia tak nampak kenapa bila dia sedekah, dia dapat duit banyak, dia tak nampak. Dia tak nampak kenapa kalau dia buat baik dengan orang, maka dia akan dibuka pintu rezeki, dia tak nampak. Sebab mata kepala hanya boleh menilai apa yang ada di tangan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mendengar sekali hantar anak sekolah. Masya Allah. Ya, orang yang menilai dunia ini dengan mata kepala, dia hanya boleh nilai apa yang ada di tangan. Bukan dia nilai apa yang dia bakal nampak dengan mata hati. Begitu. Jadi dalam kitab Al-Wasiyat, Wasiat Imam Ghazali ni, Minhajul Abidin, sama-sama Makcik Atika, Masya Allah. Tahniah kepada semua yang hadir. Kak Rodiah pun ada, semoga dipermudahkan urusan anda Ustaz dan semua. Terima kasih pada Bonda Rodiah Syarif, Masya Allah hadir sama-sama pada pagi ini. Masya Allah, Masya Allah. Pada Kak Erin pun kata mendengar sekali hantar anak pergi sekolah, semoga Allah permudahkan segala urusan Ustaz dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Hari ni saya masih duduk di Ceras Ustaz, balik berpuasa bersama bonda tercinta. Pagi ni balik Ceras, Masya Allah. Didoakan Kak Liza Haji Hamdan selamat sampai ke Ceras, insya-Allah ke Ceras, amin ya rabbal alamin. Saya hari ni pagi ni akan berada di sini, lepas tu kat sinilah ya, pukul 10 kan saya akan berada di DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ada program ceramah di sana pukul 10 pagi. Kemudian tengah hari saya akan bertazkirah Jumaat di Masjid Lama Al-Hidayah Taman Melawati. Petang saya akan live di Facebook TV Masjid Al-Mardiyah. Kemudian malam saya akan jadi imam tarawih di Masjid Al-Mardiyah. Selepas itu saya akan ke Tijani UK Perdana, akan ada jemputan tazkirah lepas tu, Masya Allah. Jadi subhanallah. Masya Allah. Tahniah ada bonda lagi betul ya. Lovely ibu, Masya Allah. Masya Allah. Amin Rabbal Alamin. Baik. Jadi kita bicarakan tadi, dalam hidup orang beriman, semua yang berlaku adalah kehendak dia. Jadi macam mana kita nak faham bahasa Tuhan ni? Kita nak kena faham bahasa Tuhan ni, ialah sama ada kita kena banyak memerhati dan kita kena berdampingan dengan orang yang betul. Kalau kita berdampingan, sebab tu Nabi SAW suruh kita berdamping dengan orang yang susah. Sebab bila berdamping dengan orang susah ni, kata Nabi SAW, dia akan mendidik diri kita untuk banyak bersyukur. Kalau kita duduk dengan orang yang lebih kaya daripada kita, maka kita tak akan ada rasa syukur sebab kita nak dapat apa yang dia ada, kita tak ada. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang lebih susah, kita akan rasa banyak dah nikmat aku ada ni sebenarnya, yang aku tak reti nak bersyukur lagi apa hal. Gitu. Sebab itu duduk dengan orang yang miskin ni adalah satu sunnah Nabi SAW, supaya kita berasa cukup. Tapi dari sudut sifat manusiawi, kita kena duduk dengan orang yang kaya-kaya supaya kita rasa tercabar, supaya kita nak jadi kaya macam dia. Tapi Nabi SAW sebut apa? Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang miskin. Maksud Nabi nak berada di kalangan orang miskin supaya apa? Supaya ada timbul rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bonda Radiah kata penuh jadual Ustaz. Allahu Akbar. Macam itulah bonda.
Ya kita ni, saya ni dulu saya kerja full time. Jadi kalau kerja full time, kerjanya busy lah. Masuk pukul 8, habis pukul 5. Masuk pukul 9, habis pukul 6. Dulu saya head of department, jadi pegawai syariah, ketua department. Busynya kod lain, ya, 8 jam pejabat. Sekarang ni kerjanya tidak di pejabat, kerjanya adalah ceramah aja. Tapi masa di pejabat dulu pun memang saya ceramah jugalah. Ceramah dekat department lain. Itu kan ceramah, mengomel, komplain. Bila nak hantar report? Bila nak hantar report? Jadi orang rasa macam, Ustaz Sabran ni agresif sangat. Jadi saya pun tak apalah. Saya boleh ceramah di luar. Orang lain yang tak boleh ceramah di luar, dia kena ceramah dalam bangunan. Baik, jadi kita susah nak sampai ke tahap begitu kerana kita tak nampak bahasa Tuhan yang cukup hebat ni. Waalaikumsalam kepada Kak Asimah Mat Dali. Waalaikumsalam. Apa khabar isteri Ustaz? Alhamdulillah baik. Makcik Atika recovery. Isteri saya tengah recovery, Masya Allah. Kepada Kak Fauziah Yunus daripada Damansara. Kepada Kak Anisah Masno. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bila pula nak pergi ke gym tu? Saya ni, kalau ada kesempatan baru pergi gym lah. Kalau ada kesempitan, saya tak pergi gym lah. Sempat dan sempit tu lain. Nampak gayanya sekarang ni kesempitan. Sebab tak ada masa. Kalau ada kesempatan, kadang-kadang je saya sempat. Tapi kat rumah ni adalah set besi tu. Saya dah dapatkan, ada orang hadiahkan set besi tu. Angkat dumbbell pun semua tu lah. Untuk bagi badan sentiasa fit. Kan itu bukan asbab untuk selalu sihat, tidak. Sihat tu datang daripada Allah, tapi fitness itu kita boleh maintain, insya-Allah. Baik, maka antara halangan manusia, kita dah cakap dulu antara halangan yang boleh berlaku dalam hidup manusia. Yang pertama, godaan syaitan. Bila syaitan ada, bisikan syaitan, maka kita susah nak taat, kan? Yang kedua, kerana kita punya hati keras. Bila hati keras, kita pun susah nak taat pada Allah. Itu halangan lah. Yang ketiga, kenapa kita susah nak faham bahasa Tuhan ni, halangan dia adalah kerana ilmu kita tak tinggi mana. Jadi bila ilmu kita terbantut ataupun ilmu kita terhalang, kita tak faham bahasa Tuhan ni. Jadi kita kena pandang jauh sikit, kena tambah ilmu. Kita nak tambah gaji, kita kena tambah ilmu. Pergi kursus A, pergi kursus B, kita buat kerja A, buat kerja B. Baru kita tambah knowledge, baru kita naik gaji. Tapi sayang, dalam bab agama ni kita tak nak tambah ilmu. Kita tak nak tambah ilmu, macam mana kita nak fokus lebih dalam solat supaya solat kita lebih berkualiti dengan khusyuk. Kita tak faham macam mana nak tambahkan khusyuk, Ustaz. Kita rasa apa yang kita faham maksud itu sudah cukup. Sebenarnya kata Imam Abu Laith As-Samarqand, mesti ada rasa malu, mesti ada rasa harap, barulah solat itu bertambah baik. Baik. Yang keempat, kenapa manusia susah untuk taat pada Allah Ta'ala? Kerana dia bersama dengan kawan-kawan yang tak nak dia taat pada Allah. Ni musibah. Sebenarnya kita nak jadi baik ni, kita kena invest pada kawan yang betul. We must be surrounded by correct person. Kalau kita nak jadi orang yang baik, kita kena duduk dengan orang yang baik. Kita nak baca Quran, kita kena duduk dalam grup tadarus. Barulah rasa force untuk baca Quran tu. Kalau duduk dalam grup membawang, jadi jawapan dia tak ada baca Quran lah, jawapan dia membawang je. Lepas satu isu, lepas satu isu. Jadi dalam hidup ni kita kena pandai pilih kawan. Sayang kalau kita kat handphone tu tak ada grup tazkirah, tak ada grup yang baik-baik. Grup tu semua grup membawang je. Kalau macam saya ni, saya ada grup banyak tau. Saya nak share sikit saya punya grup Facebook, WhatsApp. Saya ada grup Asatizah Wilayah Selangor. Ada grup Kuliah dan Pendakwah. Ada grup Asatizah dan AJK dan AJK. Grup Asatizah dan AJK pun ada. Grup apa lagi? Asatizah dan AJK Selangor Kuala Lumpur. Kemudian saya ada Majmu'atul Penceramah dan Guru. Kemudian ada grup AJK kuliah-kuliah sekitar Selangor. Kemudian ada grup kuliah Duha USJ. Macam-macam ada. Kuliah Surah Al-Mawaddah, Masya Allah. Grup Imam Gombak 20. Grup imam pun ada. Jadi kalau saya rasa malas nak kuliah kan. Kadang-kadang ada orang update, Ustaz, siapa memerlukan penceramah di kawasan Kajang, tolong PM tepi. Maksudnya ada orang yang menanti untuk diberikan kuliah. Itu pentingnya ada kawan yang soleh. Supaya kita yang malas tadi rasa terpanggil untuk jadi taat.
Nanti orang tak, ustaz, itu tak ikhlas nama dia. Ikhlas ni makanan hati, amalan hati. Ikhlas ni boleh datang kemudian. In fact, kalau kita ikhlas mula-mula pun boleh jadi tak ikhlas kemudian. Yang penting kita ikhlaskan sepanjang kita melakukan ketaatan itu. Walaupun asal-asalnya tak apa nak ikhlas pasal menyampah, nak pergi, nak tempuh traffic jam. Tapi sebabkan ada orang memerlukan penceramah, kita pergi juga, nampak? Jadi perlukan kawan yang baik-baik rupanya. Dan bahkan kata Nabi SAW, ahli syurga ni, dia akan cari kawan-kawan dia tau. Waalaikumsalam kepada Kak Azizah Jaafar, Masya Allah. Kepada Kak Siti Maryam, Mat Ali, Masya Allah. Betul Ustaz, banyak grup sampai handphone masalah hang. Kalau handphone hang tu Kak Liza, kita kena tukar handphone lah. Gitu. Ataupun tukar dia punya upgrade sikit. Kalau Kak Liza Haji Hamdan pakai Line, dia ada package yang boleh dapat device free tau. Selalunya kita ada handphone, kan kita beli Line kan. Ataupun ada yang top up. Top up tu saya tak faham, tak tahulah. Tapi kalau beli Line, kalau kita sewa Line, SIM card tu kita register sebagai Line, dia akan ada package, ada handphone sekali. Kalau kita memang nak pakai long term, ambil lah package yang ada handphone sekali. Jadi handphone tu tak adalah hang-hong, kan? Kita ada handphone yang sentiasa bergerak gitu. Zaman sekarang ni memang kena invest pada handphone. Sebab handphone ni lah kita nak baca Quran, handphone ni lah kita nak transfer duit sedekah, handphone ni lah kita nak baca buku, handphone ni lah kita nak bercakap dengan orang, handphone ni lah nak update bila kuliah. Kalau kita nampak ada handphone ni membazir, rugilah. Sebab dianya adalah medium untuk dapat pahala. Ia tak dinafikan boleh dapat dosa kalau melara macam sembang manjak. Tapi kita nampak kebaikan dia. Dia macam pisau. Disebabkan pisau digunakan untuk memotong bawang, jadi tidak semestinya dia kalau dia boleh digunakan untuk membunuh orang, maka kita tak asah pisau. Tidak. Orang kata, jangan asah pisau, nanti kan orang bunuh orang lain pula. Sebenarnya pisau tu tak salah. Yang salah orang yang ambil pisau pergi bunuh orang. Tapi kalau pisau tu digunakan untuk potong bawang, maka dia baik. Jadi begitulah handphone. Handphone ni walaupun nampak gayanya dia mahal sikit dan macam banyak benda lara, bergantung pada si penggunanya lah. Kalau kita guna baik, insya-Allah baik. Ya, bonda pakai Line bulanan, senang. Tahniah kepada bonda Rodiah, masya-Allah. Maaf Ustaz lambat, baru balik hantar anak ke sekolah. Bagus Kak Zah. Pukul 7 dah balik hantar sekolah. Terkenang saya zaman-zaman saya sekolah pukul 6.30 dah terpacak kat sekolah tu. Saya tak pandai transfer Ustaz. Okey, tak apa. Boleh hantar kedai kepada Kak Fauzah Yunus. Pergi kedai tu nanti dia buatkan. Baik, antara awarid ataupun halangan manusia untuk taat pada Allah, selain daripada jahil, selain daripada hati yang keras, selain daripada kawan yang tak nak support, adalah musibah. Kita susah nak menghadapi ujian hidup kerana kita susah untuk taat pada Allah Ta'ala kerana kita rasa kita diuji. Kita tak boleh nak faham bahasa Tuhan tu, kenapa Allah Ta'ala uji aku. Kita tak nak diuji ni. Ini khusus untuk menghadapi pelbagai kesukaran dan untuk menghadapinya. Kesabaran amat diperlukan dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Bila kita berhadapan dengan ujian, bila kita berhadapan dengan ujian, kita kena faham satu. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul, saya tak ingat surah apa, yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala kata apa? Akan pasti kami uji kamu dengan 5 benda. Apa janji Allah pada kita? Dia akan uji kita 5 benda. Tolong tulis ni. Ini kalau kita lari daripada kalamullah. Inilah cara kita nak faham bahasa Tuhan. Sebab Tuhan, bila Allah Ta'ala uji kita, dia tak lari daripada 5 benda ni. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Yang pertama, takut. Dalam apa juga keadaan, kalau kita ada rasa takut, maka itu adalah ujian Allah. Itu bahasa Allah nak cakap dengan kita.
Masya Allah. Yang kedua, wal-ju'. Rasa lapar. Kita lapar tak? Pagi ni tak ada dah lapar Ustaz. Oi, petang kang ada lapar. Tak apalah. Yang penting lapar itu adalah cara Allah bercakap dengan kita. Bila kita lapar, kita rasa nak berdoa banyak. Ya tak? Ke kita rasa lapar, rasa nak marah aja? Kalau kita lapar, banyakkan berdoa insya-Allah. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Sedikit harta. Kekurangan harta maksudnya kita ada duit, tiba-tiba tayar pecah. Kita ada duit, tiba-tiba kawan pinjam. Kita ada duit, tiba-tiba rumah kena repair atap. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Dengan kematian. Allah pasti akan uji kita dengan kematian. Kalau mati memang kita sedih. Jadi itu ujian untuk kita yang hidup. Yang mati-matilah. Wa naqsim minal amwat. Kita diuji dengan kekurangan harta, dengan kekurangan kehidupan. Ada orang mati. Wathamarat. Dan juga kurangnya hasil tanam-tanaman. Jadi rupa-rupanya bila kita tanam tapi tak menjadi, itu semua adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam Kak Faridah B. Masya Allah, salam Jumaat kembali. Haza min fadli Rabbi, kata Kak Azhar. Masya Allah, doa Ustaz sangat Kak Azhar perlukan. Ustaz bukan memuji, sebab selayaknya dipuji hanya Allah. Ustaz sentiasa doa Kak Azhar. Amin ya rabbal alamin. Ya betul. Benda yang fakta kita cakap. Sebab orangnya hebat. Gitu. Tapi kita yang menerima pujian, kita serahkan haza min fadli Rabbi. Betul. Ya. Dalam hidup kita ni, kita kena tahu Allah Ta'ala sentiasa berikan kekuatan. Jadi kita sebut apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini datangnya daripada kekuatan Allah. Jadi Allah uji sakit, Allah uji sedih, Allah uji lapar, Allah uji sedikit kekayaan, Allah uji sedikit kekurangan harta, Allah uji sedikit kematian. Semuanya itu Allah kata apa? Wa basyiris sabirin. Berita gembiralah untuk mereka yang sabar. Wa basyiris sabirin. Jadi dalam kita berhadapan dengan ujian, musibah ni tadi, kita yang rasa musibah, tapi di sisi Allah Ta'ala itu yang terbaik. Jadi ada beberapa range, saya dah sebut dah hari tu. Pertama, kalau kita marah-marah pada ujian, kita sedih, kita kurang harta, kita marah. Kita ada orang sakit, kita marah. Kita ada kematian, kita marah. Marah aja. Maka nilai kita jatuh. Sebab Allah nak tengok orang yang sabar. Kalau marah-marah, maka tak sabar. Maka kalau tak sabar, Allah awal-awal lagi kita dah tak layak untuk dinilai. Jadi bila Allah nak uji, itu adalah saat untuk kita dinilai. Maka tunjukkan nilai yang sebenar. Allah nak bagi syurga. Jadi yang pertama adalah orang yang sabar terpaksa. Tadi tak sabar, langsung tak masuk dalam grup. Yang ni sabar terpaksa. Orang yang sabar terpaksa, harga dia naik. Yang kedua, orang yang redha. Bila dia redha, tadi sabar terpaksa, ni sabar pilihan. Maka nilai dia naik. Dia redha. Kalau orang itu dia redha, maka martabat dia tinggi berbanding sabar terpaksa. Tetapi yang paling tinggi adalah orang yang boleh bersyukur di saat diuji. Sebab dia tahu Allah sedang bercakap dengan dia. Jadi dia seronok sangat. Kita seronok tak kalau menghadap Sultan? Saya baru ni pergi ambil watikah Sultan tau. Rasa seronok sangat bila kita jumpa Sultan. Kita rasa sangat privilege. Privilege ni kita rasa sangat istimewa. Sebab apa? Sebab kita rasa special lah. Orang lain imam juga, tapi tak menghadap Sultan. Orang lain boleh jadi imam, hafal Quran juga. Kita hafal Quran, kita hafal, tapi yang banyaknya yang hapus. Yang lain hafiz, kita hafuz. Tapi dapat jumpa Sultan. Walaupun kita tak hafal sangat. Saya rasa sangat istimewa pada ketika itu. Sebab Allah Ta'ala pilih kita jumpa orang yang kita rasa dia hebat. Rupa-rupanya itulah bahasa Tuhan. Tuhan nak bercakap dengan kita. Aku bagi kau peluang untuk jadi imam. Aku bagi kau peluang untuk menikmati berhadapan dengan Sultan ambil watikah. Tapi kamu tak hafal Quran ke? Macam itulah lebih kurang. Jadi subhanallah, bahasa Tuhan ni kita kena faham. Bila Allah datangkan ujian, kita pilih untuk redha. Bila Allah datangkan nikmat, kita pilih untuk bersyukur. Ya, kita pilih untuk bersyukur. Jangan kita kufur pula, kita tanya lagi bila. Kita syukur dulu. Apa-apa hal pun kita tingkatkan nilai kesyukuran di atas segala nikmat yang Allah berikan. Gitu. Masya Allah. Ustaz memang Ustaz. Kak Azhar. Langsung tak sabar terpaksa. Boleh syukur saat diuji. Betul. Orang yang hebat ni dia boleh syukur. Jadi tanya balik, kita dah syukur belum pada Allah Ta'ala? Orang yang syukur ni dia akan sentiasa cari nikmat. Macam mana kita nak syukur? Macam mana kita nak ajar diri kita syukur? Rupa-rupanya syukur ni dia perlu pada proses.
Dia tak boleh immediately, akulah orang yang bersyukur. Tidak. Dia ada proses yang perlu kita lalui supaya setiap kali ujian sampai, kita boleh pick up yang baik, bukan yang jahat. Nak melahirkan ataupun diri yang senang selalu bersyukur, dia kena ajar diri kita untuk buat senarai. Senarai nikmat, senarai musibah. Contohnya kita buat senarai. Hari ni kita sakit. Okey, hari ni aku sakit kepala, demam. Di sebalik kita demam tu, apa yang kita dapat untuk nikmatnya? Bila aku demam, aku tak pergi kerja. Satu, baik. Yang kedua, aku dapat masa berehat. Dua. Yang ketiga, Allah dekat. 4. Yang kelima, kalaulah ziarah orang sakit pun dapat doa 70,000 malaikat. Aku yang sakit, doa dimakbulkan. Yang keenam. Jadi walaupun kita rasa kita dapat satu sakit itu demam, tapi rupa-rupanya kita ada 8 lagi kebaikan yang Allah sediakan untuk kita yang sakit. Jadi itu cara kita nak didik diri kita untuk bersyukur. Bila Allah bagi kita kekurangan harta, bila kita kurang harta, apa yang kita dapat? Kita dapat kurang harta lah. Okey, itu fine. Itu benda yang patut kita rasa sedih. Baik, di sebalik itu, apa yang Allah nak bagi? Yang pertama, Allah akan suruh kita bersentiasa dekat dengan dia berdoa. Satu, kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita muhasabah balik harta yang kita ada sebelum ni, kenapa kita tak simpan? Dua, yang ketiga, Allah Ta'ala bagi tahu ke kita, setiap kali ujian sampai akan adanya nikmat yang akan datang. Inna ma'al usri yusra. Kita kena yakin. Allah ajar kita untuk yakin pada ayat itu. 4. Bila kita susah, kita tak ada duit, Allah Ta'ala beri kita ganjaran untuk kita banyak bermunajat pada Allah Ta'ala. Gitu. Lagi banyak sebenarnya kita akan dapat. Jadi di saat ujian sampai, kita pilih untuk bersyukur kerana kita telah latih diri kita untuk melihat nikmat yang banyak. Nikmat lah. Bila Allah Ta'ala matikan orang yang kita sayang, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Pertama, Allah bagi kita wake up call yang kita ni akan mati juga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita peluang untuk kita muhasabah. Kita juga akan terbujur kaku macam dia. Tahu tak? Tak yang mahal sangat pun ujian untuk kita sedar ni. Hanya Allah matikan orang lain, itu adalah ujian untuk kita, ataupun pengajaran untuk kita sedar yang kita akan mati. Masya Allah. Nak pergi ke Masjid Shah Alam. Masya Allah. Moga dipermudahkan kepada Kak Azizah Jaafar. Nanti kirim salam ke Imam Masjid Negeri Shah Alam, kawan saya tu. Masya Allah. Masya Allah. Lama dah saya tak pergi ke Masjid Shah Alam. Last kali saya pergi tahun 2016. Saya kuliah subuh kat Dewan Bawah tu. Lepas tu saya tak pergi dah. Jauh, ya Allahu Akbar. Kepada Kak Rafi'ah, bersyukur ada proses. Ajar diri kita buat senarai ujian dan nikmat. Listkan sebab dan akibat daripada ujian dalam bentuk nikmat. Baru kita syukur. Ya betul Kak Rafi'ah. Kita kena buat senarai. Kita kena ajar. Kita kena didik diri kita untuk buat kebaikan. We need that process. Kita tahu, kita dah cakap dah dulu, kita ada raw material, bahan mentah. Kita ada proses dan kita ada result. Result yang kita nak, macam mana kita lebih bersyukur. Bahan mentahnya kita. Jadi proses apa yang kita nak lalui adalah kita sentiasa menyelidiki kebaikan yang ada di sebalik ujian. Ujian tu memang, kalau kita fikir ujian is ujian dan kita akan nampak teruk. Tapi kalau kita ada pandang 2-3 layer, 2-3 lapis lagi, kita akan nampak hikmah yang sangat dahsyat. Baik. Jadi subhanallah. Jadi kata Imam Ghazali, dunia ini, muka surat 304, dunia ini merupakan tempat ujian bagi manusia. Sehingga setiap manusia pasti mengalami berbagai ujian dan musibah. Salah satu bentuk cubaan itu seperti meninggalnya salah satu daripada anggota keluarganya. Sedangkan cubaan yang menimpa diri sendiri seperti terkena fitnah sehingga nama tercemar. Nampak? Kata Imam Al-Ghazali, salah satu cara Allah Ta'ala uji kita, pertama sekali Allah matikan ahli keluarga kita. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkena fitnah hingga nama tercemar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan fitnah. Terkenakan fitnah untuk maksudnya nama tercemar lah, nama tercemar gitu. Terdapat juga musibah yang berkenaan dengan harta benda. Contohnya rumah dimasuki pencuri atau tertipu sehingga menderita kerana kerugian harta benda. Dalam menghadapi segala cubaan ini, kita perlu bersabar dan tahan diuji.
Kerana jika berlarutan dalam kesedihan, ia boleh menghalang diri kita dari melakukan ibadah kepada Allah. Contohnya macam hilang harta. Kita ada duit banyak, hilang. Semua itu adalah cara Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Hilang harta. Kematian. Hilang harta. Nama tercemar dengan fitnah. Orang yang memikirkan dan memerhatikan akhirat akan lebih tenang menghadapi ujian dan lebih bersedia menghadapi banyak ujian. Baru ni anak Kak Azhar diuji sikit, dia dah tak tahan. Kak Azhar pujuk dia, redha dengan ujian Allah. Rupanya dia nampak ada hikmah dia diuji. Dia makin dekat dengan Allah. Alhamdulillah, tahniah Kak Azhar. Masya Allah, tahniah Kak Azhar. Begitulah, ya. Setiap yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala jugalah yang penentunya. Baik. Jadi orang yang banyak memerhatikan akhirat, Allah Ta'ala akan bagi dia ujian. Sebab dia dah boleh angkat angkatan yang berat. Nampak tak? Lagi dekat kita dengan Allah Ta'ala, lagi banyak Allah berikan ujian. Kerana apa? Kerana kita dah boleh angkat pemberat yang kuat. Kita boleh angkat extra kilo. Kita pergi gym, kita angkat besi tak? Makin lama kita angkat makin kurang ke makin banyak? Makin banyak. Sebab tu lagi kita dekat dengan Allah Ta'ala, lagi kita sedar Allah Ta'ala Maha Penyayang, Allah datangkan ujian. Sebab apa? Sebab kita dah boleh angkat berat lagi tinggi. Kalau kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala, lalu ujian pun tak sampai, tak kenalah. Pasal kita dah kuat. Jadi kita kena angkat lebih sikit. Jadi siapa angkat lebih, dia dapat pahala lebih. Dia dapat syurga lebih. Dia dapat dekat dengan Allah Ta'ala lebih. Jadi bila kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita akan diuji. Afahasibtu annama ayaqulu al-amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu boleh mengatakan kamu telah beriman tapi kamu tidak diuji? Jadi insya-Allah kita akan bertemu di siaran yang akan datang. Kita berhenti di sini insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semua. Aku lumadza tasma'un. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan untuk meneruskan aktiviti-aktiviti keagamaan di surau kita, tuan-tuan dan puan, kita perlukan dana. Jadi mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung surau 0501 2010 053038 Bank Islam. Tak dapat RM10, RM5 pun tak apa. Kalau rasa boleh bagi RM10, bagilah RM20. InsyaAllah Allah akan buka pintu hikmah. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Kalau kita bagi pada kadar yang kita sayang, Allah Ta'ala lagilah tak kedekut nak buka pintu rezekinya pada kita. Sebab dia maha kaya. Aku lumadza tasma'un. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.